kedua. Dua jaringan dari Diogo untuk musim 2020. Kedua-duanya hadir di pentas Liga Super. Untuk mengawal di bahagian tengah, Leandro Velasquez mencari Diogo dalam kawasan penalti. Dua pemain yang mengapit Velasquez. Tolakan yang lemah dari Velasquez. Satu lagi lambungan tinggi Syarif Fikri. Cuba di belakang Aidil nampaknya. Tapi kedudukan Farizal agak baik bagi saya. Permulaan beliau lebih tinggi jika beliau lebih dalam daripada Syahrusa dan Golek. Kerana mereka boleh melihat. Jika mereka boleh sehaluan, komunikasi yang baik dan halus dengan Leandro dan juga Chantal Cherry-Bin. Satu percubaan terus yang dilakukan oleh Guillem Di Paula. Yang pertama dari Syarif Fikri, dan ini Stanley kita melihat gerak serta tindakan Di Paula. Meminta ke belakang, itu akan membantutkan sedikit, melambatkan sedikit proses gerak serangan balas daripada JDT. Cabrera hantaran tinggi. Ada dua pemain JDT yang cuba mencabar Diogo, antaranya bersama dengan Leandro Velasquez. Bola Malaysia. Ya, ada hayunan tangan daripada Diogo yang mungkin dia perlu mengatakan sesuatu atau berbincang dengan beliau tentang mungkin tidak puas hati dengan Leandro, kerana kita tahu Leandro bukan mudah. Leandro Perak bukan mudah untuk anda menyaingi beliau. Menukar arah serangan ke sebelah kiri. Menanti di seberang sana adalah Gonzalo Cabrera. Menunggu rakan-rakan untuk naik ke atas. Cabrera meneruskan lariannya. Tolakan yang tidak berjaya, tetapi satu percubaan terus cantik. Jaringan yang dilakukan oleh Afif Fazail, yang melihat terlebih dahulu kedudukan Nasrullah Aziz sebelum melakukan lencongan, meletakkan JDT di depan, mendahului 1-0. Afif Fazail mungkin berada pada peak permainan beliau. Sekali lagi beliau sedang menunjukkan kematangan, ketenangan dan execution yang begitu baik. Tiada peluang untuk Nasrullah apabila bola gantung betul-betul di hadapan Afif Fazail. Selepas Golek berjaya untuk memastikan bola itu tidak melalui lebih dekat dengan kawasan gol, tapi apa yang dilakukan oleh Afif Fazail adalah kematangan. Velasquez, Ramadan untuk Diogo. Afik melihat larian dari Gonzalo Cabrera. Bahaya kedudukan ini. Cabrera ke tengah semula. Golek lebih pantas. Walaupun ada terjahah dilakukan oleh Diogo, tetapi beliau sedikit terlewat. Ya, pengalaman memainkan peranan di situ. Golek menyedari di mana Diogo. Tapi kepantasan Cabrera untuk mendapatkan bola mungkin lebih jauh daripada apa yang dimaukan. Anda sedang melihat sekali lagi anda sedang melihat Afif Fazail. Kalau anda kembali kepada gol pertama ketika menentang Pahang apabila beliau membuat final pass kepada Ramadan, hampir serupa. Beliau sedang melihat dalam membantu sama ada Ramadan ataupun Gonzalo Cabrera. Firdaus Sayadi, Guillem Di Paula. Firdaus meneruskan hasrat Perak untuk melakukan asakan. Beliau dijatuhkan sepakat percuma pada kedudukan yang baik untuk Perak mencari jaringan penyamaan. Ya, kredit kepada Firdaus Sayadi untuk menanti sama ada sepakan kaki kanan dari Leandro maupun kaki kiri dari Bin. Terkena benteng di pertahanan Perak. Mudah kali ini Perak memberikan penguasaan kepada JDT. Percubaan terus. Ada sentuhan pada pengamatan Nazmi untuk JDT mendapatkan sepakan penjuru yang kedua. Sedang mungkin mempersoalkan jika Perak punya variasi yang berbeza untuk menyerang. Diogo. Hantaran Diogo untuk Cabrera. Kali ini Leandro Velasquez. Cabrera semula. Cabrera! Kombinasi di antara Gonzalo Cabrera dan juga Leandro Velasquez memastikan JDT menggandakan jaringan untuk mendahului 2-0. Sekali lagi, kualiti menjadi perbezaan di situ apabila dua pemain yang mempunyai kesedaran yang tinggi, mempunyai persefahaman yang tinggi dan mempunyai variasi daripada permainan mereka. Apabila anda menyedari apabila pertama Gonzalo mahukan untuk kaki kiri Leandro. Leandro melihat bukan keadaan yang baik. Tidak mengapa, saya akan kembalikan bola ni kepada mereka. Telah menuntut perlawanan itu adalah tidak putus asa. Kerana selagi anda mempunyai masa dalam sebuah perlawanan bola sepak, anda boleh. Juga hampir-hampir di sini dari Gonzalo Cabrera, tetapi beliau terperangkap offside sebelum menerima hantaran Ramadan Saifullah. Dengan pertahanan Perak sedikit terbuka, mendapatkan sesuatu. Satu gol akan membuat perubahan, keyakinan, dan tidak banyak salah dilakukan dalam 10 minit sebelum ini. Tapi jika itu berlaku lebih-lebih kerap, mereka mungkin akan menaikkan keyakinan mereka untuk bermain dengan lebih baik. Percubaan dari Diogo. Ya, Diogo menyedari jarak mungkin beliau dengan Syarif Fikri agak baik untuk beliau mungkin naik lebih tinggi dari kawasan bertahan mereka. Eskunalan. Diogo berada di belakang. Di sini Diogo masuk dalam kawasan penalti.
Sepakan penalti dari Nazmi. Dan Farafidun telah mungkin terpedaya dengan apa yang dilakukan oleh Diogo. Bijak daripada Diogo. Kita sering kali melihat di mana sentuhan besar daripada Rafiuddin sudah menyebabkan bahawa ada tekanan. Minggu lalu Cabrera meletakkan bola di bahagian tengah untuk menewaskan Syarbini. Mencari jaringan yang ketiga untuk JDT. Beliau berjaya menyempurnakannya. Untuk Joe Darul Takzim berkeyakinan melangkah masuk ke bilik persalinan dengan kelebihan 3 jaringan. Ramadan, gol yang keempat. Ramadan Saifullah meledak lagi. Kali ini di lawan sendiri. Ya, mungkin apa yang diminta oleh Guillem daripada Nasrullah adalah di manakah beliau berada ketika ledakan yang dilakukan oleh Ramadan. Kedudukan beliau, sekali lagi saya tidak melihat apa yang dilakukan oleh Nasrullah yang keluar. Untuk melakukan 5 pergantian. Perak cuba melakukan sesuatu yang lebih positif di permulaan separuh masa yang kedua. Percubaan terus dari Guillem Di Paula. Mungkin beliau boleh memainkan peranan untuk mungkin menaikkan sedikit reaksi daripada Perak. Reaksi mereka amat penting dalam 15 minit pertama dalam separuh masa kedua. Jadi ada perubahan dari Mehmet Durakovic sebenarnya. Kemasukan Farid Ghazali untuk memberikan sedikit. Mungkin beliau menggantikan Nazirul yang memainkan peranan di posisi itu di separuh masa yang pertama. Tetapi ini tekanan lebih awal mahu dilakukan oleh Perak. Kobin cuba melepasi kawalan Emre Azhan. Hantaran ke tengah, peluang untuk Diogo. Dapat ditepis. Masih lagi peluang yang kedua tetapi terlalu tinggi dari Leandro Velasquez. Penjaga gol berusaha ya apabila beliau cuba melihat placing yang mungkin beliau mahukan lebih jauh. Mungkin. Tapi tidak. Masih mengusahakan penjaga gol Perak. Tanduk keluar oleh Guillem Di Paula. Tidak offside kedudukan Leandro Velasquez. Antara ke kawasan penalti. Hanya melintasi di hadapan pintu gol Perak. Kredit besar perlu diberikan kepada Golek. Beliau tidak berputus asa. Anda sudah mengetahui Leandro apabila beliau memastikan Selangor pulang dengan 3 mata penuh untuk menewaskan Sabah dengan kemenangan 2-1. Syarif Fikri kabar terdekat untuk JDT dengan perbezaan 3 mata sedang ketinggalan. Akan cuba mendapatkan pengesahan itu. Dan di sini Diogo mencari jaringan yang kelima untuk JDT. Kuisan dari Diogo Cabrera mudah untuk gol yang kelima. Hat-trick dari Gonzalo Cabrera. Segala usaha dilakukan oleh Diogo. Beliau terjatuh. Kuisan yang sempat dilakukannya dan ditolak masuk oleh Cabrera. Dia mudah untuk Gonzalo Cabrera apabila bola gantung betul-betul di gawang yang kosong. Tapi di sini saya melihat melengkapkan aksi di Liga Super untuk musim 2020 ini. JDT akan memberikan tumpuan kepada baki perlawanan di peringkat kumpulan Liga Jojor Asia nanti. Akan berlangsung pada 17 Oktober berdepan dengan Guangzhou Evergrande. Bisa Kobe dan juga kembali semula akan berdepan dengan Evergrande. JDT kini berada di kedudukan yang kedua. Dan hanya Syami Kuti akan berada seorang pemain dalam kawasan nombor 6 sebagai seorang defensive midfield. Jadi enjin yang berbeza sama sekali. Safawi terkekatnya kaki kiri dalam usaha mencari jaringan yang pertama dalam saingan Liga Super musim ini. Zon di mana mereka melihat menang bola sepak seperti dalam padang permainan kanak-kanak di mana mereka sedang melihat situasi untuk meningkatkan. Diogo Safawi melakukan larian di sebelah kanan. Cuba masuk ke dalam. Percubaan terus dari Safawi. Terlepas dalam berhadapan Nasrullah sebelum beliau pantas menangkap semula bola. Dia pantas keputusan Safawi. Anda sudah melihat dengan sentuhan pertama beliau sudah mahu ke dalam. Apabila beliau mendapatkan half a space, beliau buat ledakan yang keras, lerit. Badan Saifullah turut mencatat nama selaku penjaring.
Diogo, Safawi Rashid. Masih lagi Safawi, 1 lawan 1. Safawi jaringan yang ke-6. Safawi Rashid menambah derita, menambah duka untuk Perak. Bagi beliau mendapatkan jaringan yang pertama peribadi di Liga Super, yang kedua musim ini, yang ke-6 untuk JDT. Ya, kalau nak kembali sekali lagi kepada rekod jaringan Diogo, tidak begitu banyak. Tapi ini adalah aset beliau. Beliau menjadi mungkin glue kepada permainan, kekuatan beliau dan keinginan beliau untuk memastikan beliau berada dalam situasi yang terbuka. Apabila beliau sudah menyedari antara mungkin kelemahan terbesar. Berbaki 7 minit yang terakhir di separuh masa yang kedua. Namun ada ruang yang boleh digunakan oleh Akia Rashid untuk masuk ke dalam kawasan penalti. Dan Akia, jaringan yang ke-7. Belum sempat Satya melakukan sentuhan pertama. Pintu gol Perak polos lagi. Nasrullah tertewas 7 kali malam ini. Apabila anda menatakan tentang pertukaran yang dilakukan, sayap kanan ditukar, Safawi Rashid mainkan peranan besar untuk jadikan gol ke-6. Gol, bagi saya bijak beliau membuat keputusan awal, mencari ruang di kiri Nasrullah dan meledakkan penyudahan yang baik. DRM dan Fielda United di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur. Dan di sini Johor Darul Takzim berpesta jaringan untuk meraih kemenangan yang kelima mereka di Liga Super, bagi terus menjarakkan diri untuk berada di kedudukan yang teratas. Pesta jaringan JDT bermula pada minit ke-22 menerusi Afiq Fazail. Gonzalo Cabrera dengan 2 gol minit ke-36 dan juga sepakan penalti minit ke-45. Sebelum Ramadan Saifullah melengkapkan 4 jaringan di separuh masa yang pertama. Cabrera melengkapkan hat-trick pada minit ke-63. Safawi Rashid dengan gol yang ke-6 dan kemudiannya Akia Rashid menutup malam gemilang JDT dengan gol yang ke-7 pada minit ke-84.